pun tidak dapat bertemu denganmu. Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang Allah kurniai nikmat, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Mari rebut peluang berwakaf, kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim Subhanallah وبحمده سبحان الله العظيم.
inspirasi, inforia, Islam. Semuanya di IKIM. Allahumma idfa' 'anna al-bala'a wal-ghala'a wal-waba'a wat-ta'una wal-fahsya'a wal-munkar wal-baghya was-su'a al-mukhtalaf wash-shada'ida wal-mihana ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina wa qaryatina hadhihi khasatan wa min biladil muslimina kafatan innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, jauhilah kami daripada bala dan harga barang naik, bencana, wabak penyakit, taun, pelbagai perlakuan keji dan mungkar, segala kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami ini khususnya dan negara umat Islam amnya daripada segala bencana tersebut. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa ke atas segala-galanya dan Engkaulah yang selayaknya memberi perkenan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Bila Puan Najwa sebut tentang apa makanan terancang ni, ada pula suara-suara yang mengatakan, alah kau makan je lah, tak ada apa, aku makan ni belum okey je. Kerana suara-suara langau ni kerana menyakitkan hati juga sebenarnya ni. Apa komen? Komen saya, komen saya, hidup kita yang tentukan. Kita punya matlamat ada untuk kesihatan. Kan? Dan sebenarnya bila kita sebut pasal makan, ialah kita kadang-kadang kena hormat jugalah orang yang ada di sekeliling kita kan. Tapi macam mana kita nak kawal makan tu, kita kena tahu prinsip. Mungkin orang lain ambil banyak ni, kita ambil sikit-sikit. Orang ni ambil macam ni, dia punya portion, kita ambil macam ni portion je. Kita meraihkan tak adalah kata aku tak makan lah, tak nak lah makan dengan kau. Apa ni? Tak adalah kan. Saling-saling kita memperbaiki kita punya syarat pemakanan, saling-saling mengajak orang lain lah kalau dah ada knowledge tu kan. Ada orang mungkin keperluan tenaganya tinggi. Dia berat. Kita nak menulis ke, nak berkebun ke sebagainya. Betul. Dia makan yang sama dengan dia. Kita duduk je depan tengok TV. Nasi dia menggunung tapi dia pergi ke sawah. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami dan Alhamdulillah kita kembali kepada untuk anda para pendengar pada waktu ini kita kembali untuk segmen Khabar Orang Muda dan insya-Allah kita akan ke udara hinggalah ke akhir nanti bersama dengan tetamu kita iaitu bersama dengan saudara Suhail bin Muhammad Kamarudin merupakan Presiden Pertubuhan Belia Perdana dan kita ucapkan selamat datang dahulu pada tetamu kita pada hari ini yang dapat bersama kita. Assalamualaikum Suhail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat dia? Sihat, alhamdulillah. Ya, katanya baru balik dari Kota Kinabalu, dari Sabah ya, memanjat gunung. Saya berjalan pun macam orang kata macam pinguin. Berbaloi lah ya, sakit tapi merasa naik ke Gunung Kinabalu tu. Alhamdulillah. Dan insyaAllah tajuk kita pada hari ini kita akan bicarakan berkaitan dengan sosialisasi politik anak muda. Bertepatan dengan musim pilihan raya sekarang ni, kita nak anak-anak muda kita jelas dan tahu berkaitan dengan politik dan juga apa yang dikatakan dengan sosialisasi politik untuk orang muda ni. Jadi Suhail mungkin nak berikan definisi ataupun mukadimah dahulu dengan tajuk kita ni. Silakan Suhail. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, alhamdulillah kita berada dalam suasana dalam cuaca bukan setakat hujan tapi cuaca di mana menghadapi pilihan raya umum 15. Jadi sekarang ni di mana-mana orang bincang tentang soal pilihan raya. Dan semalam kita menyaksikan parti-parti telah mengumumkan calon-calon mereka. Belum penamaan calon pada 5 hari bulan nanti. Jadi meriahlah suasana di sosial media kita khususnya dan di sekitar-sekitar kita dengan bendera, dengan pelbagai cerita tentang politik. Dan insyaAllah bagi meraihkan suasana dan cuaca yang ada pada hari ini kan berkaitan dengan politik ini, maka terima kasih banyak kepada pihak IKIM ya, khususnya Kak Mas kerana telah memilih tajuk sosialisasi politik anak muda pada kali ini. Sebab memang menarik untuk kita bincang tentang sosialisasi politik anak muda pada kali ini sebab kita baru saja menyaksikan bagaimana suatu pindaan yang sangat penting dalam perlembagaan negara kita, iaitu membenarkan pemilih berumur 18 tahun ke atas. Dan yang paling penting ialah pewartaan daftar pemilih tambahan ini secara automatik. Ya, betul. 22. Jadi tak perlu register umur 18 tahun ke atas ni. Jadi automatik. Jadi penambahan sekitar 5.8 juta pemilih baru yang mana untuk tahun ini saja 1.2 juta pemilih yang berumur. Jadi alhamdulillah kita menyaksikan bahawa ramai orang yang akan jadi pemilih ataupun pengundi-pengundi khususnya dalam kalangan anak muda. Selain daripada pengundi yang sedia ada seramai 21,113,000 orang lebih yang sudah sedia ada. Jadi daripada keseluruhan 21,000 ni Kak Mas, kita ada lebih kurang 94% yang berumur 21 tahun dan ke atas. Jadi kalau nak diikutkan yang berumur 18 hingga 29 tahun saja, kita ada lebih daripada 6 juta orang. Jadi ini suatu perkembangan yang sangat baik kepada sistem demokrasi negara kita dan sesungguhnya ia memberikan kesan besar juga kepada negara kita bagi menentukan kepimpinan yang akan memimpin negara kita. Jadi sosialisasi politik sebenarnya dalam tafsiran bahasa mudahnya ialah keterlibatan dalam aktiviti politik yang kalau kita boleh pecahkan kepada 3 perkara, iaitu penyertaan dalam aktiviti politik, mengikuti perkembangan aktiviti politik dan juga perbincangan isu berkaitan dengan politik. Cuma pada kali ini kita akan bincang secara spesifik iaitu sosialisasi politik dalam kalangan anak muda.
Jadi itu secara tafsiran mudahnya Kak Mas pada hari ini. Sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, insyaAllah. Tapi mungkinlah, sebab kan kita nak cerita pasal anak muda ni ya, soal bila cerita anak muda mungkin dia kata apalah dia kena mengena dengan merekanya, sosialisasi politiknya, apalah fungsi pada mereka. Mungkin bagi mereka tak rasa ada kepentingan pada diri mereka sendiri berkaitan dengan fungsi ke ataupun kepentingan ke, apalah hak untuk mereka itu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, soalan yang cukup penting untuk kita fikirkan. Sebab ramai tidak semua anak muda begitu. Ramai juga yang, tapi mungkin yang baru-baru yang tidak berasal daripada keluarga orang yang aktif dalam politik juga mempengaruhi. Sebab sosialisasi politik ini dipengaruhi oleh keluarga, oleh masyarakat sekitar. Mungkin orang dah biasa dengan ahli keluarganya terlibat dalam politik, kesedaran politik mereka berbeza. Berbandingkan orang yang tidak terlibat secara langsung. Walau bagaimanapun, saya ingat saya nak jawab soalan yang Kak Mas tanya tadi, apa kepentingan pada negara. Kalau anak muda suka tanya soalan ni, memang saya sendiri pun dapat juga soalan ini. Kenapa penting sangat saya ambil tahu tentang politik? Sistem bernegara kita ni ialah sistem demokratik berparlimen, demokrasi berparlimen ini. Orang yang duduk di parlimen adalah orang yang menentukan dasar negara, orang yang menentukan polisi negara, dan orang yang menentukan undang-undang, peraturan-peraturan dalam negara kita. Saya sebagai contoh baru balik daripada Gunung Kinabalu. Siapa yang akta berkaitan dengan penjilitan ataupun akta taman negara yang tidak bolehkan sesiapa sahaja boleh bawa balik jenis tumbuhan, flora, fauna tertentu. Dekat mana diputuskan? Dia diputuskan di parlimen. Memang dibuat di peringkat pindaan, di peringkat kementerian. Tetapi diputuskan di parlimen, dibahaskan di peringkat parlimen dan dipersetujui. Begitu juga dengan yang lain-lain, sistem pendidikan negara kita. Begitu juga dengan berkaitan dengan urusan ekonomi negara kita. Begitu juga dengan urusan sosial negara kita. Contohnya bantuan-bantuan kebajikan yang telah dinaikkan daripada 150 jadi 300 ke 400 jadi 500, daripada 500 jadi 1000 sebagai contoh. Ini semua diputuskan di parlimen. Begitu juga dengan peruntukan-peruntukan yang lain, termasuklah peruntukan kepada anak muda itu sendiri juga diputuskan di parlimen, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur negara, berkaitan dengan perladangan pertanian, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan segala urusan. Ini ditentukan oleh orang-orang politik yang bersidang di dalam Dewan Rakyat dan dan juga di Dewan Negara, dan akhirnya dibawa menghadap kepada yang di Pertuan Agong. Jadi ini adalah suatu sistem yang kita terima pakai dalam negara kita. Jadi penting ke tidak? Penting. Penting untuk kita letak orang yang betul untuk membuat suatu keputusan kepada negara kita, kepada diri kita bahkan, untuk ditentukan bagaimana arah tuju ataupun direction negara kita, ataupun bagaimana negara ini nak dibangunkan. Sebab itu kalau orang tanya penting, ya memang penting. Dia akan mempengaruhi banyak perkara urusan hidup dalam negara kita. Jadi perlu anak muda ambil tahu, perlu anak muda cakna. Sebab itu kita dalam suatu kajian yang dilakukan oleh IRIS, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia pada tahun 2015 sebagai contoh, di dalam domain sosialisasi politik. Saya ingat mungkin boleh izinkan saya Kak Mas, saya baca sedikit yang mana yang dalam banyak domain yang telah dikaji bagi keseluruhan, sebagai contoh pembangunan kendiri, hubungan sosial, identiti, kesihatan, pendidikan. Namun skor IBM domain sosialisasi politik ni adalah yang paling rendah, yang menunjukkan sebanyak 45.82%.
yang ini kategori tidak memuaskan, yang bermaksud bahawa belia Malaysia ni kurang aktif menceburkan diri dalam hal ehwal berkaitan dengan politik. Kalau kita tengok skor dia sebagai contoh, domain berbincang mengenai isu politik hanya 48.29%. Mengikuti perkembangan politik 46.41%. Penyertaan dalam aktiviti politik termasuk kecenderungan terhadap parti hanya 42.75%. Jadi ini adalah skor domain terendah dalam banyak-banyak domain yang dikaji. Ini memberi kesan juga sebenarnya kebimbangan kita apabila ketidakpedulian ini memberikan kesan. Jadi pada semua pendengar IKIM, ini saya ingat kena mainkan peranan. Yang berperanan dalam masyarakat, sama ada sebagai pemimpin dalam komuniti, sama ada seorang ibu bapa, sama ada sebagai seorang guru, sama ada sebagai anggota masyarakat, apa saja kedudukan ataupun apa saja yang kita ada, kita berada di mana saja sekalipun, tolong beritahu anak muda keluar mengundi. Keluar mengundi. Dan kena ambil tahu tentang politik negara kita. Sebab dia akan mempengaruhi banyak perkara. Bagaimana duit dan hasil mahsul negara ini nak diuruskan oleh kerajaan, ditentukan di peringkat parlimen. Pembentukan bajet, bagaimana nak diagihkan atau digunakan hasil mahsul negara kita ni yang akhirnya boleh memberikan manfaat kepada negara. Maka anak muda perlu terlibat, perlu tahu, ambil tahu cakna terhadap isu-isu politik yang ada pada hari ini. Itu kalau katanya, perlu ke tidak kena ambil tahu? Perlu. Perlu ada kesan? Ada. Ada kepentingan sebagaimana yang saya sebutkan banyak tadi. Sebab ahli politik, saya mudahkan sikit untuk semua anak muda di luar sana, perlu anak muda pada hari ini ambil tahu tentang politik, kerana ahli politik yang dipilih dalam pilihan raya akan menentukan banyak dasar dan polisi negara, dan mereka juga yang akan menentukan bagaimana duit itu nak dibelanjakan, khususnya ahli politik yang diberikan amanah tanggungjawab untuk memimpin negara. Maka penting untuk kita ambil tahu bagi membantu kita untuk membuat pilihan yang terbaik sewaktu pilihan raya umum yang ke-15 nanti, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi macam Suhail katakan tadi, pentingnya untuk kita ataupun untuk anak muda ni ambil tahu, terutamanya untuk kita nak memelihara negara kita dari segi politik, dari segi ekonomi dan juga pembangunan negara itu sendiri untuk anak muda dan generasi akan datang juga sebenarnya. Jadi macam tadi kita pun tahu apabila kerajaan membuat secara automatik daftar undi secara automatik, bagus supaya anak muda ni semua akan terlibat dengan mengundi dan sebagainya. Tapi macam mana, apa antara sebab sebenarnya yang menyebabkan anak muda ni kurang, macam Suhail sebut tadi, hanya 42%, 44% yang membincangkan berkenaan politik, yang nak ambil tahu pasal politik. Sebab apa mereka ni sangat kurang ataupun sangat tidak banyak terlibat untuk membicarakan, mengambil tahu berkenaan politik? Adakah kerana pergolakan politik itu sendiri di negara kita ataupun bagaimana, Suhail? Punya pandangan Suhail lah. Soalan yang sangat mencabar. Sebab anak muda pada hari ini, kecenderungan mereka lah saya kira berkaitan dengan politik ini mungkin tak sama macam dulu. Saya kira mungkin ada kaitan dengan perkembangan globalisasi. Mungkin ada perkembangan berkaitan dengan zaman di mana internet. Dulu penglibatan anak muda, khususnya kalau kita lihat di universiti, kebanyakan terlibat jadi ahli politik biasanya adalah dalam kalangan pemimpin mahasiswa. Perwakilan pelajar Perwakilan pelajar misalnya contoh. Dia adalah satu perkembangan yang baik kalau sekiranya
meriah suasana. Tetapi mungkin disebabkan oleh dari penglibatan ataupun fokus mereka ini di peringkat awal lagi, di peringkat remaja ataupun di peringkat persekolahan ataupun di peringkat universiti ini, kecenderungan mereka untuk mengambil tahu terhadap sistem demokrasi ataupun pembuatan polisi ataupun dasar ni rendah, mungkin menyebabkan mereka tidak berminat kepada politik. Itu mungkin ya, itu pada pandangan saya lah. Pada pandangan yang kedua ialah mungkin akses kepada maklumat yang mereka lihat yang dilakukan oleh orang-orang politik yang bermasalah, yang saya tidak katakan semua sekali, ahli politik yang bermasalah dan yang memberikan masalah ini menyebabkan mereka berasa kecewa ataupun mereka rasa macam tak perlu untuk mereka ambil tahu lagi orang-orang yang seperti itu. Mungkin pada pandangan saya, mungkin mereka tengok parlimen bergaduh ke ataupun berdebat mana kan. Jadi pemikiran ini ke politik. Jadi ini mungkin pada. Tapi kalau secara secara jelas kenapa mereka tidak mahu untuk mengambil tahu ini, mungkin perlu ada satu kajian lain juga untuk ni. Mungkin mereka dah tak rasa penting ataupun mereka ada lebih penting ataupun yang mungkin mereka nak capai dalam hidup mereka. Jadi walau bagaimanapun, apa yang bagi penting bagi saya ialah mungkin perkara ini boleh diterapkan di peringkat universiti sekali lagi, sekolah dan sebagainya, untuk mereka biasakan diri dalam menentukan banyak perkara dasar ataupun peraturan-peraturan di peringkat sekolah dan universiti. Sebab ini akan membentuk cara berfikir. Dan kebanyakan juga yang jadi orang politik ni adalah dalam kalangan sukarelawan sebenarnya, Kak Mas. Dia asal NGO. Asalnya orang yang menyumbang kepada masyarakat secara percuma. Jadi apabila mereka melihat kenapa perkara tersebut tak dibuat, kenapa perkara tersebut sepatutnya kerajaan buat macam ini, macam itu. Jadi bukan kesedaran mereka terhadap pentingnya keputusan yang dibuat oleh kerajaan menyebabkan mereka kata kalau orang lain tak boleh buat, biar saya lah yang jadi pembuat dasar dan keputusan tersebut. Ini ramai juga yang jadi begitu. Jadi itu mungkinlah kalau Kak Mas tanya dari segi sudut kenapa anak muda hari ini mungkin agak sedikit kurang pelibatan dalam politik ataupun nak ambil tahu. Tapi walau bagaimanapun saya melihat perkembangan mutakhir ini melalui social media, sama ada di Twitter, TikTok dan sebagainya, Facebook dan sebagainya, saya melihat kesedaran itu semacam makin bertambah, alhamdulillah. Mungkin disebabkan oleh perubahan umur ni juga, pendaftar pemilih yang asalnya dulu 21 tahun dah dipinta menjadi 18 tahun pula boleh mengundi secara automatik. Ini memberikan kesan yang sangat positif kepada negara kita, dan lagipun kajian tersebut adalah kajian tahun 2015. Saya ingat perkembangan ini telah bertambah baik, dan saya yakin dan percaya pengundi muda yang secara automatik didaftarkan akan memberikan, orang kata apa, menjadi penentu sebenarnya kepada pilihan raya pada kali ini. Cuma sudah kena keluar mengundi. Mak ayah tolong pastikan anak mengundi. Dan memang dekat mana mereka akan mengundi. Dan boleh dirujuk melalui SPR dan sebagainya. Mudah saja masuk YC, jadi dekat mana dia akan mengundi. Jadi akan dapat dengan mudah, insyaAllah. Jadi kalau pada pandangan saya begitulah, Kak Mas, kenapa mungkin pada pandangan saya lah secara peribadi. Jadi kita harapkan macam Suhail sebutkan tadi, biar anak muda ni ada rasa kepentingan untuk mengundi itu, kerana
itu adalah penting untuk masa depan negara kita juga. Dan mak ayah pastikan bawa anak-anak untuk pergi mengundi. Dan insyaAllah kita akan berehat seketika. Dan selepas ini kita akan ceritakan lagi berkenaan dengan sosialisasi politik ni. Bagaimana apa lagi yang dikatakan dengan sosialisasi politik, dan juga apa antara contoh yang boleh anak muda kita faham ni berkenaan dengan sosialisasi politik ni. InsyaAllah kita akan kembali bersama dengan Suhail. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan kembali semula selepas ini. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah SAW menerusi rancangan Bicara Adab bersama Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Anti Budaya, iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Ibnu Sina. Dalam melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, rata-rata para sarjana Islam pada zaman kebangkitan ilmu tidak berasa cukup dengan hanya satu cabang ilmu sahaja. Sebaliknya, mereka sedaya upaya cuba menguasai kebanyakan bidang ilmu yang ada pada ketika itu. Antara tokoh yang paling berjaya dalam menguasai cabang-cabang ilmu yang banyak ini termasuklah Ibnu Sina. Beliau bukan sahaja merupakan seorang ahli perubatan kelas pertama, tetapi juga ahli sains dan falsafah. Di samping itu, beliau juga merupakan ahli politik yang aktif dan tokoh kemasyarakatan yang berkaliber. Nama penuh Ibnu Sina ialah Abu Ali Al-Husain Ibni Abdullah Ibni Sina. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 370 Hijriah bersamaan 980 Masehi. Ibnu Sina merupakan seorang anak yang agak bertuah pada masa kecilnya kerana dapat hidup dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Di Bukhara lah juga beliau memulakan pengajiannya dengan memberikan tumpuan terhadap bidang bahasa dan sastra. Selepas mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang bahasa dan sastra, sewaktu berusia 20 tahun, beliau mula berminat dengan ilmu akal. Beliau kemudian memulakan pengajian dalam bidang tersebut dengan mempelajari ilmu logik serta geometri selain mendalami buku Al-Majast karangan Abu Abdullah An-Natali, sahabat bapanya. Kemudian, Ibnu Sina mempelajari pula ilmu sains, ilmu fiqh dan ilmu perubatan daripada guru yang berbeza-beza.
Dalam bidang perubatan, Ibn Sina telah mencapai satu tahap yang amat tinggi. Walau bagaimanapun, beliau tidak menjadikannya sebagai kerjaya. Sebaliknya, Ibn Sina mengajar ilmu tersebut kepada para doktor bagi meningkatkan lagi pengetahuan mereka dalam bidang perubatan. Sesuai dengan kebolehannya yang tinggi dalam berbagai-bagai bidang, Ibn Sina telah mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang kepada tamadun dunia. Antaranya termasuklah Al-Qanun yang berkaitan dengan perubatan, Asy-Syifa dan An-Najah yang berkaitan dengan falsafah, Tis-Rosail yang merupakan kumpulan risalah yang mengandungi berbagai-bagai tajuk dalam berbagai-bagai bidang ilmu, Rasail Ibn Sina yang mengandungi hasil sastra kreatif beliau, serta risalah-risalah lain lagi tentang berbagai-bagai bidang ilmu termasuk ilmu logik. Petikan daripada buku Tokoh-Tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kembali pada waktu ini untuk kita teruskan segmen Khabar Orang Muda, masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Suhail bin Muhammad Kamaluddin, merupakan Presiden Pertubuhan Belia Perdana. Masih lagi tajuk kita iaitu sosialisasi politik anak muda. Tadi kan Suhail, kita dah cerita banyak berkenaan dengan apa yang dikatakan dengan sosialisasi politik dan juga kepentingan ni untuk anak muda ni, dan juga kepentingan kepada anak muda untuk terlibat dengan politik ataupun mengambil tahu politik di negara kita ni terutamanya. Dan juga mungkinlah anak muda yang tahu juga macam mana yang dikatakan dengan sosialisasi politik ni untuk lebih lanjut lah. Mungkin nak tahu juga apa ni jenis-jenis macam mana yang dikatakan sebagai sosialisasi politik, dan juga mungkinlah ejen dia ataupun medium yang macam mana yang dikatakan sosialisasi politik ni. Silakan Syai. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi apabila kita bincang tentang soal sosialisasi politik ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia adalah berkaitan dengan kesedaran ataupun penglibatan kita terhadap dalam isu berkaitan dengan politik. Sebagaimana saya sebutkan contoh, dia bincang, dia ambil tahu, dia menyertai aktiviti berkaitan dengan politik, khususnya kalau terlibat dalam kempen dengan parti, pegang jawatan. Dan juga sebagaimana saya sebutkan tadi, dia dipengaruhi. Ejen-ejen membentuk sosialisasi politik ini, dia dipengaruhi oleh sekeliling, persekitaran. Kalau mungkin mak dan ayahnya terlibat dalam politik sejak daripada muda dan sebagainya, jadi dia melihat sendiri. Jadi kecenderungan ataupun sosialisasi politik mereka lebih tinggi. Tapi kalau orang yang ataupun juga dipengaruhi oleh rakan, ataupun sekarang ni dipengaruhi oleh social media, juga mempengaruhi sosialisasi politik. Jadi alhamdulillah, bagus sebenarnya anak muda semakin terdedah kepada sosialisasi politik ini, semakin banyak kesedaran keterlibatan mereka dalam sosialisasi politik ini, kerana kesedaran politik akan menyebabkan mereka akan buat pilihan yang betul. Kesedaran politik akan menyebabkan mereka berfikir tentang negara. Kesedaran sosialisasi politik ni akan melahirkan pemimpin-pemimpin sebenarnya. Sebab pemimpin yang ada pada hari ini, pemimpin-pemimpin politik yang ada, dia bukan terus jadi ahli politik begitu. Dia dah ada kesedaran dalam sosialisasi politik untuk dibuat perubahan kepada negara. Kan dia ada kecewa dalam beberapa hal, dalam beberapa perkara dia tidak bersetuju, maka dia berfikir bahawa untuk dia buat perubahan, maka dia kena masuk politik, which is good. Ini yang dikatakan sosialisasi politik. Sebab kita nak anak muda yang ada kesedaran tinggi tentang politik, yang akhirnya memberikan manfaat kepada negara. Kerana kesedaran politik, maka menyebabkan hal ehwal kebajikan masyarakat akan bertambah baik. Dia akan terlibat sebagaimana saya sebutkan tadi.
pembuatan dasar, pembuatan polisi, dan dengan kesedaran politik akan meningkatkan ekonomi negara, akan meningkatkan sistem keselamatan negara, sebab kecenderungan mereka berfikir tentang pembuat keputusan. Sebab itu kalau tafsiran politik itu sendiri ialah proses membuat keputusan. Proses membuat keputusan. Politik ni ada di mana-mana. Politik pejabat ada, politik di dalam organisasi mana pun ada, kan? Politik kepartian ada, parti politik pun ada. Jadi politik ni di mana-mana. Jadi boleh dilatih sebenarnya dalam semua peringkat. Ya, terlibat dalam persatuan dan kelab sebenarnya bagus untuk melatih mereka berkaitan dengan politik, sebab nak meyakinkan orang. Politik ni sebenarnya dalam keluarga pun ada. Sebagai contoh kita bagi tahu kan, anak dia tak confident dia nak cakap dengan ayah. Jadi untuk pastikan ayah membuat keputusan menurut apa yang mereka nak, maka dia kempen melalui mak dia. Dia mak dia. Jadi mak dia cakap kepada ayah dia untuk akhirnya keputusan menurut apa yang dia harapkan. Jadi itu juga politik. Itulah yang dikatakan seni politik. Sebab politik adalah untuk sebab proses membuat keputusan. Kenapa orang nak jadi, orang nak menang dalam politik, parti politik nak menang? Sebab nak jadi pembuat keputusan. Dia yang nak buat keputusan. Bajet tu nak guna untuk apa? Dia keputusan tentang peraturan bagaimana nak dipinda, nak dicipta, ataupun dibuang, ataupun nak digubal. Sebab dia nak jadi pembuat keputusan kepada banyak perkara. Sebab itu tafsiran bahasa mudah dia lah Kak Mas. Orang tak faham. Semua orang terfikir politik mesti parti politik saja. Kan? Walau bagaimanapun ingin saya ambil kesempatan ini untuk ingatkan anak muda dalam PRU pada kali ini, ke-15 ini, kesedaran alhamdulillah saya tengok di sosial media dah banyak, dalam pelbagai lah, masing-masing punya pandangan, ideologi, alhamdulillah. Cuma pastikan kita dapat maklumat yang betul dan sahih. Kan kita terima saja semua sekali, tengok, double check dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, pilihlah, ini Radio IKIM, kan? Pilihlah suatu kumpulan ataupun ahli politik yang bertanggungjawab untuk menjaga agama persekutuan negara kita. Bukan agama persekutuan negara kita, yakni Islam. Jadi pilih orang yang pihak yang nak menjaga agama kita, yang nak mendapatkan agama persekutuan negara kita sebagaimana yang tetap dalam perlembagaan, yakni Islam. Yang kedua ialah pilihlah pemimpin yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, berwibawa dan berintegriti. Berwibawa dan berintegriti. Kebijaksanaan orang muda tahu bagaimana untuk menilai. Tapi paling penting asasnya ialah pilih orang yang baik untuk memimpin. InsyaAllah selamat. InsyaAllah. Yang keempat ialah bersedia untuk mengundi. Cari tiket bas, terbang, tiket apa-apalah. Kan, asal boleh balik mengundi. Tapi kena perlu mengundi dekat mana? Takut-takut kan dia auto register ni, kadang dia berdasarkan dekat mana kita ni, mungkin kita dah pindah. Jadi cepat dekat mana kita sepatutnya mengundi. Jadi kena keluar mengundi, kena turun untuk mengundi. Dan yang keseterusnya ialah ini yang kita harapkan, jangan boykot. Betul. Nanti menyesal. Nanti menyesal. Saya suka nak petik kata ada satu kata tu, William E. Simon, dia kata, bad politicians are sent to Washington by good people who don't vote. Dia kata. Maksudnya orang yang jadi dia kata orang yang bad politician, ahli politik yang tak baik ini, dihantar ke Dewan Rakyat kerana kita tak pilih, kita tak keluar mengundi. Satu yang kita tak beri, ini bermakna kita menghantar orang yang salah. Kita setelah berikan suatu undi
kepada orang yang tak sepatutnya jadi pemimpin negara kita. Matlamat kita simple. Kita nak pemimpin yang baik. Pemimpin memberikan manfaat kepada negara dan rakyat. Bukan yang menyusahkan rakyat dan negara. Jadi ini concern kita. Yang paling penting, yang boleh jaga agama, yang boleh jaga negara dan rakyatnya. Ini yang kita nak pada kali ini PRU 15, pilihlah yang terbaik. Pilih bukan dalam hati je. Bukan pilih dekat Facebook saja. Pilih kena turun mengundi. Jangan kita marah, kita tak puas hati di media sosial, tapi kita sendiri tidak menyumbang untuk memilih, ya. Betul. Jadi kena turun untuk mengundi. Turun untuk mengundi. Sebab ada gerakan kata tak payah. Jangan macam gitu. Kita Allah kurniakan akal ini, turun mengundi. Dan jangan terpengaruh dengan benda-benda, contohnya ada yang mungkin akan dia bayar dan sebagainya. Jangan itu. Ya, betul. Pilih ahli politik yang nak bertanding ni nanti jangan kerana dia bayar saya maka saya kena pilih parti dia. Jangan begitu. Pilih yang betul-betul. Pilih yang baik dan berintegriti. Itu je. Susah nak explain panjang. Jadi kita kan pilihlah orang yang berwibawa dan orang yang berintegriti. Kumpulan yang berwibawa ataupun parti politik yang berwibawa dan berintegriti. Sebab insya-Allah apabila pemimpinnya baik, pemimpinnya amanah, maka pemimpinnya berintegriti, maka negara ni akan baik dan selamat. Sebab itu kita kena ambil tahu tentang politik negara kita. Jadi ambil tahu insya-Allah apa sahaja yang kita pilih dengan doa, kita pilih supaya Allah tunjukkan yang terbaik kepada diri kita, Allah berikan yang terbaik kepada negara kita. InsyaAllah negara kita akan menuju kepada negara yang disebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pengampunan. Sebab penting Allah ampun kita ni. Ada orang kata saya kena istighfar. Kenapa Allah penting Allah ampun? Apabila Allah ampun, apa saja kita nak, Allah akan bagi. Allah tak ampun, susah juga. Jadi kena tolak mana-mana kumpulan yang memperjuangkan LGBT, yang memperjuangkan yang bertentangan dengan agama, dibuang. Dan orang-orang yang menyalahgunakan kuasa mereka untuk kepentingan diri. Ini orang macam ni, kita tak perlu, kita tak boleh ambil dia sebagai pemimpin. Ambillah pemimpin yang baik, yang boleh membawa amanah rakyat, boleh membawa amanah daripada Allah SWT ini dengan baik, bukan untuk kepentingan diri. Sebagaimana firman Allah SWT, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya terhadap apa yang kamu pimpin. Kita adalah pemimpin pada diri kita sendiri. Sebab itu penting kita ambil tahu tentang politik negara kita dan buktikan kesedaran politik negara kita ni dengan cara turun mengundi pada pilihan raya yang ke-15 yang sekarang ni sedang dalam proses. Meriah ya. Kat kawasan kat meriah ke bendera? Belum lagi. Tak nampak lagi bendera. Ya, tapi yang menarik tadi bila saya sebut pemimpin yang kuat. Maksudnya kuat tu bukanlah dari segi fizikal semata ya, Suhail kan? Dan Suhail pun kata perlu juga pemimpin tu yang kita nampak di sekeliling orang di sekeliling ni juga adalah orang-orang yang dikatakan qawi tu juga ya. Maksud qawi saya rujuk juga kepada ahli mufassirin. Qawiyul amin ini dia tidak boleh salah satu sebab dia qawi wal amin. Dia qawiyul amin, dia bersekali, dia tidak boleh tidak, mesti kuat dan amanah, mesti berwibawa dan juga amanah, mesti jujur. Jadi orang yang macam ini, Nabi SAW kata orang tidak amanah ladin liman la amanatu lahu. Tak ada agama orang tidak amanah. Jadi syarat untuk qawi ini bukan mesti atas diri dia saja. Maksudnya bukan diri dia saja yang kena kuat. Maksudnya bukan diri saja dibawa.
tapi dia juga dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang baik, ahli-ahli yang baik, yang pembantu-pembantu yang jujur yang baik. Maka ini yang dikatakan juga qawiyul amin, qawi, bukan atas diri dia saja. Sebab tu baginda Nabi SAW dikelilingi oleh pelbagai orang yang hebat. Dikelilingi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab yang gagah perkasa. Dikelilingi oleh Khalid Al-Walid sebagai panglima yang hebat luar biasa. Dikelilingi oleh Sayyidina Abu Bakar, orang yang lemah lembut hatinya. Dan dikelilingi oleh Sayyidina Osman. Dikelilingi oleh Abdul Rahman bin Auf, kedua-duanya orang kaya luar biasa. Jadi dia dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Dan juga dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang baik. Salman Al-Farisi misalnya contoh, boleh memberikan nasihat kepada Nabi untuk buat khandak. Jadi Nabi dikelilingi, ini juga dikatakan sebagai qawi. Maknanya orang yang dikelilingi oleh orang yang hebat. Kadang-kadang pemimpin ini dia bagus, dia sendiri itu bagus, alhamdulillah, dia baik, dia amanah, dia baik, tapi dikelilingi oleh orang yang rosak, boleh menyebabkan dia sebagai pemimpin yang rosak juga suatu hari nanti. Tapi dia perlu dikelilingi. Sebab itu tafsiran kepada qawi ini bukan hanya qawi atas diri dia saja, tetapi qawi ini maksudkan ialah semua sekali. Maksudnya orang sekelilingnya, penasihatnya, pembantunya, orang yang penyokongnya. Jadi insya-Allah apabila pemimpin itu qawiyul amin, maka negara itu akan aman, damai, sejahtera, ekonomi berkembang dengan baik. Negara yang miskin, negara yang kaya Kak Mas akan dimiskin apabila dipimpin oleh pemimpin yang korup. Negara yang miskin akan jadi kaya apabila dipimpin oleh pemimpin yang qawiyul amin, orang yang berwibawa dan amanah. Ini penting. Negara kaya, luar biasa kaya, tapi dia akan miskin, dia akan bankrupt, dia akan muflis, dia akan jadi miskin walaupun asalnya dia kaya, hasil mahsul banyak, tapi bila dipimpin oleh orang yang zalim, oleh orang yang berakhlak buruk, orang miskin akan jadi kaya apabila pemimpinnya qawiyul amin, insya-Allah. Jadi anak muda kena terlibat, kena ambil tahu tentang politik, khususnya pilihan raya dah dekat dah ni. Tak nak negara kita jadi miskin ya. Kita jadi miskin. Dan tambah lagi dengan dunia cabaran ekonomi global yang makin cabar. Nak orang yang jujur. Kita nak orang yang amanah memimpin negara kita. Cerdik saja tak boleh. Dia tak boleh cerdik saja. Dia mesti amanah. Amanah itu penting. Orang yang amanah, insya-Allah dia akan berjaya. Orang yang amanah, orang yang tak perlu bimbang. Sebab politician ni dia menang, dia jadi menteri ke, malam menteri ke, di parlimen sebagainya, dia dikelilingi oleh alhamdulillah oleh pegawai-pegawai kerajaan yang dah ada pengetahuan, kecerdikan. Mereka perlu tentukan hala tuju, dan kita nak orang yang tentukan hala tuju ini adalah orang yang amanah, orang yang ada integriti, orang yang ada wibawa untuk memimpin negara kita pada ke arah jalan yang disebut sebagai negara yang baik, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan kepada dia. Jadi itulah tafsiran qawi itu, bukan diri dia saja yang baik, kuat, hebat dan sebagainya, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Sebab Nabi SAW, kalau Allah nak beri kebaikan pada suatu kerajaan, maka Allah hantar penasihat-penasihat yang baik yang akan berada di mereka. Banyak rosak sistem mana-mana kepimpinan apabila penasihat ini yang diberikan kepercayaan oleh pemimpin tersebut merosakkan dia. Ini banyak dalam sejarah negara, dalam sejarah dunia. Jadi terima kasih banyak Suhaib bersama kita pada hari ini, dan juga kita harap pengundi-pengundi yang tadi ada beberapa juta tu, yang banyak tu, yang juga merupakan pengundi automatik yang didaftarkan,
keluar mengundi untuk memilih pemimpin yang berwibawa, yang qawiyul aminin tadi tu, supaya negara kita tidak jatuh miskin walaupun kita ada hasil yang banyak dan sebagainya, dan juga dapat memimpin negara untuk membuat dasar, membuat undang-undang yang boleh memberikan manfaat kepada negara kita sekaligus menjaga kemaslahatan kita dan juga menjaga agama kita ya. Jadi insya-Allah Suhail, kita akan kembali lagi masa kita banyak ya. Kita bicarakan dari episod pertama sampailah sekarang berkaitan dengan anak muda ni, dan banyak memberikan manfaat kepada kita, dan juga insya-Allah boleh kita bicarakan lagi ya masa-masa akan datang ya Suhail ya, untuk kita bicarakan lebih banyak lagi isu-isu yang berkaitan dengan anak muda. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda, teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2. Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Titisan kasih bunda meresap ke kalbu. Seraut wajahmu menggamit kenangan. Kisah lalu di kamar sepi, syahdu dalam rakapan, Lina dalam belayan. Merdu suaramu mendodoikan alun zikir di ribaan. Masih jelas kedengaran. Ku disusu dengan mata kuyu kekenyangan. Tidurlah anak. Pangkumu tak henti membuai. Tanganmu tak jemu menepuk. Tubuh kecil yang masih gebu tak mengenal erti hidup. Bibir tak pernah kering mengecap. Setitis susumu adalah darahku. Sehala nafasmu adalah nyawaku. Sebuah pengorbananmu adalah hidupku. Seuntai kasihmu adalah sayangku. Dirimu tak pernah jemu mengasihi hingga akhir hayat. Jejakmu masih basah, segar diingatan, walau kau telah pergi meninggalkan. Terbujur kaku di hadapan putih suci berkapan. Kukucup dahimu di usia kecil, ketika aku terlalu dahagakan kasih, ketika aku mengharapkan belayan. Aku terlalu rindukanmu. Sungguh. Bersemadilah bunda di pusara abadi. Damai berbekal amal kebajikan. Anakmu ini pasti mendoakan. Ampunilah segala dosa bunda ya Rabbi. Tempatkan dia di syurga abadi. Izinkan anakmu pergi meniti hidup. Terus melangkah tanpa titisan kasihmu bunda. Nukilan bertajuk Titisan Kasih Bunda, karya Amran Ibrahim Rashidi. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Tawaran menarik.
Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Katakan Allah yang Maha Suci, katakan baginya segala puji, katakan Allah yang Maha Besar, bila katakan hadir keterangan, katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua, katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan jual, yang mampu mematikan. Dialah Allah yang bisa melakukan segala. Ya Allah yang Maha menyelamat darimu, semua keselamatan sucinya. Oh wahai pemilik keagungan, kemuliaan. Katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua, katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian.